like a Hellcat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 5? Lama kita tak bersua Okey, memandangkan musim ni musim PKP, kita dilanda wabak COVID-19, jadi kita tak boleh nak ke sekolah. Tak apalah, nak buat macam mana? Bukan kamu je tak boleh ke sekolah, cikgu pun sama tak boleh ke sekolah. Tapi tak apa. Setiap yang berlaku tu mesti ada hikmahnya. Okey, kita kena terima, kena redha. Yang penting kita teruskan pembelajaran walaupun kita berada di rumah. Okey, bukan alasan bila tak ke sekolah tak perlu belajar. Jangan, itu salah. Kita kena belajar. Okey, video kali ni cikgu nak bercakap tentang pengenalan subjek di belakang cikgu ni, pendidikan seni visual tahun 5. Okey, jadi anak-anak, kamu adalah satu generasi ataupun batch yang sangat-sangat bertuah. Kenapa? Daripada tahun 1 sehinggalah ke tahun 5 ni, kamu adalah kata generasi ataupun batch yang diberi kelebihan menerima buku teks yang baru. Betul tak? Cuba cek balik tengok. Okay? Semua buku teks yang kamu dapat adalah buku-buku teks yang baru. Kerana apa? Kerana silibus KSSR Semakan 2017, okey, di mana pindahan dibuat, kamu adalah batch yang pertama yang diberi kelebihan untuk menerima buku-buku baru. Mana taknya? Tengok cikgu tunjuk contoh. Okey. Ini buku teks yang lama. Kakak-kakak, abang-abang kamu di tahun 6 sekarang, okey, mereka menggunakan buku ni pada tahun lepas. Ni buku lama. Okey, kamu tak sempat guna buku ni. Jadi kamu dapat buku yang baru. Buku yang mana? Ni yang kat belakang cikgu ni lah. Itulah buku kamu. Okey, buku yang baru. Okey, cikgu rasa semua anak-anak murid dah dapat buku tersebut, betul? Kita tengok buku yang sebenar. Buku yang sebenar ada di tangan cikgu ni. Okey, ini adalah sampel untuk guru, panduan guru untuk mengajar, rujukan guru. Dan kamu dah diberikan, dah dibekalkan oleh pihak sekolah. Jadi bila buku dah ada, apa nak buat? Walaupun duduk rumah, kena belajar. Itu tanggungjawab. Jangan lupa tanggungjawab. Okey, ini buku teks. Jadi hari ini cikgu nak bercakap, nak menerangkan tentang apakah kelebihan buku teks ni sebagai rujukan dan apa itu bahasa seni visual. Kita kena faham betul-betul apa itu bahasa seni visual. Sebab kalau kita tak faham bahasa seni, macam mana kita nak belajar seni? Macam mana kita nak menghasilkan karya-karya yang baik, karya-karya yang kata ada nilai estetika, karya-karya yang kita dilihatnya sangat kreatif, ada ciri-ciri kata apa yang agak beyond. Kita nak yang macam itulah. Okey. Aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia memang nak melahirkan murid-murid yang celik mindanya, okey, yang hebat potensinya, yang kreatif, yang inovatif. Okey, nak melahirkan para anak-anak yang berjaya di masa depan. Okey, tak kisahlah apa bidang, terutama sekali dalam bidang seni. Okey, kalau nak cakap pasal bidang seni, cikgu rasa sejam pun tak cukup. Okey, kenapa perlunya belajar seni? Sebab cikgu memang terasa kalau orang cakap alah subjek seni je, apalah sangat, belajar seni je kot. Seolah-olah subjek seni itu dianggap macam picisan, ringan. Sebenarnya silap. Kalau kita tengok buku teks yang cantik ni pun, okey, kalau tak kerana illustrator mereka, grafiknya, okey, kalau mereka tak belajar seni, mereka pun takkan mampu untuk buat buku macam ni. Melainkan mereka tu diberi kata kelebihan yang lain daripada yang lain lah. Mungkinlah. Tapi nak tak nak mereka biasanya lah, okey, setahu cikgu mesti belajar seni. Okey, mesti ada asas seni reka baru boleh menghasilkan buku ni. Okey, kalau kita tengok, kalau katalah seni itu tak penting, sangat tak logik lah. Okey, dalam buku ni tak kisahlah buku seni visual ke, buku BM ke, matematik ke, jawi ke, bahasa Inggeris ke, okey, semuanya melibatkan seni. Kalau orang cakap seni itu tak penting, itu salah. Okey, padahal seni itu ada di sekeliling kita. Mudah sangat. Tengok pada buku ni. Di sini pun ada unsur seni. Banyak unsur seni. Ada garisan, ada warna, ada jalinan. Okey. Tengok gambar ni. Ada ruang, atas, bawah. Tengok kat belakang kan. Jadi kalau katalah tak penting, cikgu tak boleh terima. Okay? Jadi anak-anak tahun 5 kamu kena belajar. Kenapa perlu kita belajar?
bahasa seni visual. Kita kena faham betul-betul apa itu unsur seni, apa itu prinsip rekaan. Barulah kita boleh menghasilkan satu karya seni yang hebat. InsyaAllah. Okey, apa lagi? Jom kita tengok apa yang ada dalam buku teks kita ni. Jom. Okey anak-anak, ini buku teks bahagian depan sama je, okey. Tapi cikgu nak tunjuk apa yang ada di bahagian dalamnya. Okey. Ini buku teks kita. Kita pergi tengok buku teks kita ni dia. Alright. Cantik betul cover depan ni. Okey, kita nak tengok siapakah mereka buku teks ni. Ini bahagian rukun negara muka surat belakang tu. Kalau rajin anak-anak bacalah. Kamu dah lama tak baca kan? Dah lama tak pergi perhimpunan sekolah. Eloklah baca tu. Maka kami, rindu pula rasa nak sebut ramai-ramai depan perhimpunan kan. Okey, tak apa, yang tu kamu boleh baca kemudian. Kita bahagian halaman dalam ni. Okey, sini ada penulis Syarkawi bin Cik Din. Macam nama pensyarah cikgu pula. Okey, mungkin orang yang sama Okey, kemudian ada editor. Okey, orang yang cek buku ni, tengok kualiti dia macam mana, penulisannya bagaimana, gambarnya bagaimana, sesuai ke tidak. Okey, ni yang saya sebut tadi, pereka bentuk dan juga illustrator. Dua orang ni adalah orang seni. Mereka mesti belajar grafik, baru mereka boleh menghasilkan buku teks yang hebat ni. Okey, cikgu tak nak cerita pasal mereka, tapi kita nak tengok kandungan buku teks ni. Okey, muka surat seterusnya penghargaan. Ini biasalah. Okey, nak baca boleh, tak baca pun tak apa. Kita teruskan. Kita cikgu laju sikit minta maaf, kita dah cepat. Okey. Memandangkan ada game nanti. Arsenal bertemu Manchester United. Situ pula. Okey, bahagian kandungan. Okey, anak-anak tengok bahagian kandungan Kalau kamu ada buku teks dekat tangan kamu ni, lagi bagus. Bila cikgu beri penerangan, kamu boleh semak dalam buku teks. Lagi senang nampak depan mata kamu. Okey. Mungkin tak sempat tengok pada skrin. Kalau pada skrin pun boleh, tak ada masalah. Kalau ada buku teks lagi bagus. Okey. Kita tengok pengenalan ikon. Pengenalan ikon. Ikon ni apa? Nanti cikgu ceritakan bahagian bawah tu Okey, kemudian aktiviti pembelajaran abad ke-21. Ini yang dititik beratkan sangat. Bahasa seni visual. Bukanlah nak menidakkan sesetengah guru, tapi kebanyakan guru yang bukan option, mereka memang tak tahu bahasa seni visual. Jadi, tanggungjawab para guru-guru seni, terutama ketua panitia di mana-mana sekolah lah. Boleh kita bimbing rakan-rakan kita untuk faham apa itu bahasa seni visual. Barulah cikgu dapat mengajar anak-anak dengan baik. Okey, sedikit lah. Okey, bukan nak kata cikgu bagus, cikgu pun tak bagus, cikgu pun masih lemah juga, banyak kekurangan, tapi kita teruskan belajar. Okey, kita tengok projek seni visual penggal 1 dan projek seni visual penggal 2. Okey, kalau di tahun 1 sehingga di tahun 4, kalau anak-anak ingat masa belajar dulu, kita belajar pendidikan kesenian, di mana di dalam subjek tersebut diberi pecahan 2. Okey, satu komponen seni visual, satu lagi komponen seni muzik. Okey. Tapi untuk tahun 5 kali ni, kita subjeknya sama, seni visual, cuma diberi yang dulu pendidikan kesenian, yang kini pendidikan seni visual, ikut cara lama. Dan buku teksnya pun tidak lagi berkongsi dengan muzik. Kalau dulu buku teks kongsi muzik dengan seni, sekarang tak. Okey, seni, muzik diasingkan. Mungkin kita lebih senang fokus kan. Kalau kita nak cari bahan dalam buku pun tak nak keliru. Bercampur-campur kan. Jadi kita tak tahu itu bahagian buku teks. Mereka yang reka. Okey. Cikgu tak nak cerita tu, kita nak tengok apa itu bahasa seni visual. Okey, tapi sebelum tu kita tengok dulu apa projek yang kita kena buat untuk setahun. Di tahun 5. Okey, kat sini ada 10 unit. Kita tengok unit yang pertama tu Okey, cikgu tak tengok ke, cikgu tak buka buku teks tu, kamu pegang buku teks, kamu buka lah, kamu tengok cikgu cuma cerita secara sepintas selalu apa yang kamu perlu belajar. Okey, gegar pula kat sini, excited sangat. Okey, tak apa. Unit 1 kamu akan belajar tajuk Si Putih Menawan. Okey, Si Putih Menawan ni aktivitinya kamu kena buat capan. Okey, capan bersama dengan lukisan, garisan. Kamu kena belajar garisan unsur seni. Okey, kena kenal jenis-jenis garisan baru kamu boleh melukis. Garisan ada banyak Boleh tengok dekat cikgu punya channel, tajuk Kenali 20 Garisan. Cikgu dah ceritakan secara terperinci. Okey. Kemudian tengok unit 2. Unit 2 kamu akan belajar Sayangilah Habitat Kita. Dekat sini anak-anak kena buat poster. Poster tu apa? Poster tu iklan ataupun kempen. Kalau tak silap kat situ kita belajar bagaimana nak menyelamatkan ikan bayan. Okey. Nanti cikgu kamu akan ajarlah. Okey, unit 3 jaket buku nota. Apa tu jaket? Jaket ni biasanya macam baju lah kan, baju tebal orang pakai.
Okay, tapi kita buat jaket. Yang itu kamu kena buat kalau tak silap cikgu corak dan juga collage digabungkan untuk menghasilkan cover buku. Kemudian unit 4 misi angkasa. Apa tu misi angkasa? Macam nak pergi ke bulan pula. Tapi bukan nak pergi bulan, kita cuma nak buat model kapal angkasa, model roket. Sangat seronok belajar seni ni memang seronok sebab belajar seni adalah satu mata pelajaran yang relax-relax je, santai-santai je. Tak payah nak berat kepala, tak ada pening-pening pun. Okey, kita layan je. Okey. Kemudian unit 5, pasu mini. Bila sebut pasu ni, biasanya barang hiasan lah, tembikar. Okey. Dalam subjek ni anak-anak akan belajar prinsip rekaan imbangan. Okay, nak buat tembikar ni biasa mesti seimbang baru kita boleh letak, baru dia tak jatuh. Okay. Yang tu awak akan buka buku teks muka surat 38, tengok kat situ. Apa benda tu? Okey, biasanya buat tembikar ni kita gunakan clay, okey, ataupun bahasa kampung kita tanah liat lah, plasticine ataupun paper mache. Okey, itu bahan-bahan biasa kita gunakan untuk buat tembikar. Okey, kita tengok projek seni visual penggal kedua. Dia ada penggal 1, penggal 2. Penggal 1 ni yang awal, penggal kedua ni selepas cuti sekolah pertengahan tahun, bulan 5, bulan 6 tu, cuti 2 minggu, naik tu dah penggal kedua lah. Okey, di situ anak-anak akan belajar unit 6. Unit 6 ni ialah pungguk rindu akan bulan. Amboi, dia punya tajuk jiwang. Macam lagu Okey, yang ni kalau tak silap cikgu, anak-anak kena akan belajar buat gurisan. Okey, gurisan ni biasanya kita ambil kertas lukisan. Okey, kita sapu dengan oil pastel ataupun crayon contoh cikgu ada tak oil pastel? Ada. Okey, kat sini ada. Okey, kita ada oil pastel ni. Contohlah macam alamak dah bersepah lah, berselerak ni anak cikgu lah ni main. Okey. Tak apa, nanti cikgu kemas kemudian. Marah dia. Suruh main. Dah main tak kemas. Okey, tak apa. Kita gunakan ini. Kita sapukan warna pada kertas lukisan, pilihlah banyak warna kan kita tu. Kalau nampak lah mungkin awak tak nampak. Okey, kalau tunjuk pun ni nampak Okey. Kita gunakan benda ni, kita sapu kertas lukisan, kita penuhkan kertas lukisan, kemudian kita sapu sekali lagi dengan warna hitam di atas. Kemudian kita ambil lidi yang tajam, kita guriskan. Okey, kalau anak nak lebih lanjut, nak tahu macam mana, tengok buku teks. Buku teks ada kat tangan tu kan, nak buka. Okey, kemudian bunga kekwa mekar. Okey, kita tengok apa yang kita boleh buat dengan bunga ni. Okey, kita nak buat mozaik. Macam mana mozaik? Apa tu mozaik? Senang je. Sekejap. Macam mana? Oh man. Ini dia contoh mozaik. Ni kebetulan. Ni simple je. Okey, cikgu buat bersama. Nak panggil cikgu dalam dululah PKP yang tahun lepas. Okey. Kita buat mozaik. Mozaik buah-buahan. Simple, cantik je Apa tu mozaik? Mozaik ialah susunan yang kita susun ni. Kalau collage boleh bertindih. Tapi kalau mozaik dia tak boleh bertindih. Kita susun je. Okey, macam mozaik kat lantai tu. Okey, itu contoh. Kemudian kita buat bingkai gambarku. Bingkai gambarku ni kita buat titisan. Okey, anak-anak akan belajar buat titisan menggunakan lilin. Lilin biasa kat rumah tu, lilin putih. Okey, kalau nak lagi hebat carilah lilin merah ke apa kan. Ataupun boleh guna juga. Okey, kita buat titisan, kemudian kita kikis dengan biasanya dengan pembaris. Tengok buku teks, rujuk buku teks. Cikgu cuma bercakap sepintas lalu saja. Okey, kemudian kita tengok unit yang ke-9, haiwan peliharaan. Okey, yang ni anak-anak akan belajar buat arca stabil. Apa itu arca stabil? Contohnya macam kita buat, kita ambil satu contoh macam ni lah contoh kan, kita nak buat benda ni. Okey, kita letak benda ni, stabil tu maksudnya stabil lah, dia tak jatuh. Okey, contoh macam ni lah. Kita buat arca. Arca tu boleh buat, biasanya arca ni melibatkan unsur seni atau prinsip rekaan imbangan dan juga bentuk, unsur seni bentuk. Bentuk ada dua kan, bentuk ilusi dengan bentuk konkret. Bila kita nak buat arca stabil ni, mestilah benda yang konkret. Bila kita letak tu, dia tak jatuh. Itu contoh tadilah. Okey, kemudian kita tengok tajuk yang seterusnya tu, yang terakhir, unit 10, bunga kemboja emas. Ada ke bunga kemboja emas? Ada. Okey, bunga yang kita reka sendirilah. Bukan yang bunga daripada alam semula jadi. Okey, yang ni tajuk tekad. Kalau tak silap cikgu, tajuk tekad. Awak boleh buka muka surat 82 tu tengok. Okey, macam mana seni tekad. Okey, tekad ni seni craft tradisional lah.
Okey, sekarang pun masih ada dia macam tenunan juga. Okey, cuma dekat ni dia macam benang rasa cucuk tu kan. Okay, awak boleh tengok buku. Okey, muka surat 90, glosari. Glosari tu apa cikgu? Glosari ni biasanya penerangan tentang istilah-istilah ataupun perkataan-perkataan yang kita jarang-jarang dengar, jarang-jarang jumpa yang berkaitan dengan seni visual. Okey, kita terus pergi kepada muka surat seterusnya. Ni pendahuluan. Nak baca boleh, tak baca pun tak apa. Tapi cikgu bacalah sedikit ni untuk pengetahuan kamu. Cikgu risau. Kamu ni kadang-kadang dapat buku tapi tak baca pun. Biar cikgu baca. Dengar sekejap Okey, buku teks pendidikan seni visual tahun 5 Sekolah Kebangsaan SK disediakan berpandukan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP. Pendidikan seni visual tahun 5, kurikulum standard sekolah rendah KSSR Semakan 2017. Itu yang cikgu kata kamu adalah batch yang istimewa. Okey, sebab kamu pemula. Okey, buku teks ini memfokuskan kandungannya kepada mata pelajaran seni visual melalui standard kandungan SK dan standard pembelajaran SP dalam DSKP yang menekankan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP yang efektif untuk pemahaman murid. Sebab itulah cikgu nak terangkan apa itu bahasa seni visual, apa itu unit-unit, apa itu projek. Awak kena tahu. Sebab kalau anak-anak tak didedahkan dengan bahasa seni visual, mungkin sukar untuk anak-anak memahami apa yang anak-anak belajar di sekolah. Okey, terutama dalam subjek seni visual, pendidikan seni visual. Okey. SK dan SP yang dipersembahkan ini mengandungi peringkat pengetahuan seni visual yang mencakupi elemen merentas kurikulum EMK, kemahiran berfikir araf tinggi, KEBAT, dan aktiviti pembelajaran abad ke-21, PAK 21. Okey, aktiviti dalam penulisan buku teks ini memberi fokus kepada pembinaan insan berliterasi bahasa seni visual. Dahsyat. Menerusi aktiviti pengkaryaan. Maksudnya kita buat karya lah. Okey, biasa kita sebut bakat karya ni, bila sebut buat karya je dia akan ada banyak aktiviti. Ada melukis, ada catan, ada capan, ada anyaman. Okey, macam-macam lah. Ada susah nak sebut, banyak sangat aktiviti seni ni kemudian pengurusan dan pembudayaan seni secara individu maupun berkumpulan. Ada orang buat karya seorang-seorang, ada buat dengan kawan, terpulang. Okay, pelaksanaannya berdasarkan modul kurikulum. Ni anak-anak kena tahu. Okay, modul bahasa seni visual. Tadi itulah anak-anak fahamkan apa itu bahasa seni visual. 6 unsur seni, 7 prinsip rekaan. Kena faham. Nanti cikgu ceritakan. Okey, kemudian kemahiran seni visual. Kemahiran. Bagaimana kita nak aplikasikan teknik-teknik dalam kita menghasilkan sesuatu karya. Okey. Kemudian kreativiti dan inovasi seni visual. Contohnya, kamu buat aktiviti percikan rejisan dan percikan atas kertas lukisan. Okey, hasil daripada aktiviti tadi, apa yang awak boleh gunakan? Apa yang boleh buat? Contohnya, kita ambil kertas tu, kita buat topi. Contohnya. Itu dimaksudkan kreativiti dan inovasi. Okey, kita dapat satu benda yang biasa, kita tukarkan dia jadi benda yang luar biasa. Okey, kemudian apresiasi seni visual. Ni apa benda ni? Okey, apresiasi ni biasanya berkaitan dengan bagaimana kita menilai hasil karya, bagaimana kita menghargai hasil karya sendiri, hasil karya kawan. Okey, itu maksudnya apresiasi, appreciate. Okey, buku teks ni mengandungi 10 unit. Ni cikgu dah cerita tadi. Okey, kita terus pergi kepada muka surat seterusnya. Cikgu tak baca lah yang panjang-panjang tu, anak-anak boleh baca sendiri kan. Teruskan. Okey, kemudian pengenalan ikon. Ini boleh tengok contoh-contoh ikon ni. Okey, di situ ada unit 1, ada nota guru, ada nombor standard pembelajaran. Ini biasanya cikgu lah. Cikgu akan beritahu apakah objektif yang kita nak belajar hari ini, objektif pembelajaran. Okey, contohnya murid mengenal 6 unsur seni. Itu kata objektif pembelajaran. Bila anak-anak semua dah kenal, boleh sebut 6 unsur seni, ya, objektif tercapai. Okey, di bawah ni ialah ikon, informasi, maklumat tambahan, guna awas. Ini biasanya berkaitan dengan kebersihan dan keselamatan. Biasalah, kalau masuk kelas seni, kalau tak foto, tak sepah, tak sah. Tapi tanggungjawab kita dengan cikgu sama-sama membersihkan kelas selepas habisnya kita melakukan aktiviti. Okey. Kemudian keselamatan. Keselamatan ni macam mana? Maklumlah, kadang-kadang bila kita buat kerja tu kita kena gunting. Gunting tu tajam, kadang-kadang pisau. Pensel pun sebenarnya tak bahaya juga. Kadang-kadang kamu ni bukan guna macam ni je, kadang-kadang macam ni. Tercocok mata. Bahaya kan? Yang tu pun kena ingat juga. Okey. Kemudian kod QR, maklumat tambahan dalam bentuk video. Kita scan, cikgu ulang sini, cikgu scan, kamu boleh tengok video. Apakah video yang berkaitan dengan tajuk pada hari tersebut yang cikgu kamu nak ajar.
Okey, kemudian imbas kembali, ya, mengingat kembali pembelajaran yang pernah dipelajari. Ya, contoh kita nak kaitkan pembelajaran yang lepas, yang lalu. Kemudian kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan kebat untuk merangsang pemikiran murid. Macam cikgu kata tadi lah. Okey, kamu dah buat, contohnya kamu dah buat capan. Contohnya capan menggunakan daun. Hasil daripada capan tadi, kita macam bosan je. Okey, kita potong kertas tu, kita jadikan penanda buku. Itulah dia merangsang pemikiran. Okey, kita jadi lebih kreatif. Okey, kemudian ada tip panduan menjalankan aktiviti dan aktiviti PAK 21, cadangan aktiviti, pelajaran dan pembelajaran, kemudian Play Store. Ini ada App Store. Buku teks yang sebelum ni tak ada benda ni. Buku teks yang terbaru ni, tengok dah lengkap dengan Play Store dan juga App Store. Maksudnya anak-anak boleh download app, boleh belajar tengok kat situ. Okey, terus pada muka surat yang seterusnya, aktiviti pembelajaran abad ke-21. Okey, ini apa yang ada ni? Banyak ni kalau cikgu nak baca, tapi cikgu tak nak cerita kat sini. Yang ni anak-anak boleh baca sendiri. Aktiviti pembelajaran abad ke-21, PAK 21. Boleh dijalankan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 7 cadangan. Ini cadangan. Okey, kita boleh ambil lah mana-mana yang kita rasa bersesuaian dengan waktu PDP tu nanti. Okey, yang ni cikgu nak cerita ni, yang cantik tu. Bahasa seni visual. Okey, ingat anak-anak, bahasa seni visual ni ada dua. Unsur seni, prinsip rekaan. Macam mana nak faham cikgu? Tak apa, jangan risau. Okey, masa awak belajar nanti cikgu akan terangkan. Begitulah. Okey, unsur seni ada 6. Okey, unsur seni ada 6. Garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang, warna. Okey, itu unsur seni. Manakala prinsip rekaan sebenarnya dalam buku teks pun ada, cuma cikgu sebut saja. Okey, secara sepintas lalu. Okey, kat situ ada banyak, ada keseimbangan, kesatuan, kontra, harmoni, penegasan, ritma dan pergerakan. Di sini ada diceritakan dalam buku teks ni, tapi sepintas lalu. Okey, kita tengok yang pertama tu, garisan. Cikgu suka mulakan dengan garisan. Untuk unsur seni, mesti mula dengan garisan. Sebab tak ada garisan, tak ada rupa. Tak ada rupa, tak ada bentuk. Begitulah. Okay, sebenarnya mana-mana dulu pun boleh. Tapi cikgu suka kaitkan dengan garisan sebagai unsur seni yang pertama. Okay, garisan yang digunakan dalam karya ini menggunakan pelbagai kualiti garisan tebal dan halus. Ini contoh dalam gambar ni awak boleh tengok. Okay. Okay, kita zoom sikit. Okay, tengok nampak. Okey, dia kata, ni banyak garisan ni. Okey, garisan ada cikgu cerita tadi dalam cikgu punya video sebelum ni. 20 jenis garisan. Kenali 20 jenis garisan. Kat situ ada banyak-banyak contoh-contoh garisan awak boleh tengok. Okey, cikgu pun pernah cakap pada pengenalan tahun 4, tahun 3, tahun 1 sebelum ni. Macam mana garisan tu. Okey, mudah je. Masa kita sekolah rendah pula. Masa awak sekolah tadika dulu, sekolah pra, pasti apa semua tu. Kan cikgu dah ajar dah. Okey, sambungkan titik-titik. Okey, anak-anak, sambungkan titik ni. Jadi apa? Oh, cikgu jadi huruf A. Sambung lagi. Jadi huruf apa ni? B. Ni nombor apa ni? Sambung titik. Nombor 1. Okey, sebelum kita belajar melukis, kita belajar menyambung titik-titik tadi. Kita belajar mengenal garisan. Sebab tak ada garisan, tak adalah huruf. Okey, huruf-huruf yang wujud, nombor-nombor yang wujud tu, semuanya melalui garisan. Sama lah lukisan-lukisan yang ada ni. Okey, semuanya daripada garisan. Sekejap, cikgu tu contoh. Aduh. Okey, ini contoh cikgu buat karya sama dengan murid cikgu. Warna hijau ni tak nampak lah, tak apa. Tengok warna merah ni, warna kuning, warna purple ni. Ini contoh garisan melengkung, garisan selari lurus. Okey, garisan beralun. Kat sini ada contoh garisan. Okey, itu yang ada boleh cikgu tahun 2 buat. Okey, kemudian rupa. Rupa, okey, kita tengok kat sini. Dia tak bagi penerangan, dia bagi contoh je. Capan rupa tangan yang menggambarkan sekuntum bunga. Rupa tu ialah bahagian luar. Okey, bahagian luar. Contohnya kalau kita letak tapak tangan, kita letak atas kertas, kita ambil macam tu kan. Itulah rupa tapak tangan bahagian luar. Contoh macam dalam gambar tu lah. Okey, rupa ada rupa geometri, ada rupa organik dan boleh dikelaskan kepada dua pula, rupa positif, rupa negatif. Macam mana tu? Tengok dalam buku. Okey, ataupun boleh tonton video-video cikgu show yang sebelum-sebelum ni. Cikgu dah cerita tentang unsur-unsur seni. Okey, kemudian ruang. Ni ruang. Ruang pada karya ini dibahagikan kepada bahagian hadapan, bahagian tengah dan bahagian belakang. Okey. Cikgu suka tunjukkan contoh supaya anak lebih jelas dan faham. Contoh cikgu ambil ni. Ni tadi. Okey. Apa benda ni? Okey.
Dan juga cikgu ada satu gelas air. Okey. Ini di tengah-tengah ni adalah ruang. Ni ruang tengah. Okey. Kat sini ada ruang. Okey. Di depan, satu belakang. Okey, ada ruang kat tengah-tengah. Okey, tu masuk ruang. Okey. Boleh faham Mudah je ruang ni. Okey. Di bahagian antara satu objek dengan satu objek ada bahagian tengah tu, itulah ruang. Okey. Dalam lukisan pun ada. Okey. Ruang depan, ruang tengah, ruang belakang. Contohnya papan ni berada di ruang depan, bunga ni di ruang tengah, kemudian bukit bukau di belakang tu adalah ruang belakang. Mudah saja kalau nak faham Okey, kemudian ada harmoni. Okey, ini prinsip reka, kita tak nak cerita lagi, kita pergi pada bentuk. Okey, bentuk asas pasu ini ialah gabungan spera dan silinder. Okey, bentuk. Bentuk ada dua, satu bentuk konkret, satu bentuk ilusi. Bentuk konkret ni bentuk yang kita boleh pegang, kita boleh rasa. Contohnya handphone cikgu ni, ini bentuk konkret. Okey, boleh pegang, boleh rasa, boleh tengok depan belakang rasa dengan tangan. Okey, ini bentuk konkret. Manakala bentuk ilusi adalah bentuk yang kita nampak atas kertas je. Okey, kita tak boleh pegang pun. Contohnya gambar gambar buah ni, gambar cili merah ni ataupun gambar carrot kat bawah ni. Okey, ini adalah bentuk ilusi. Kita tahu carrot tapi tak boleh pegang, tak boleh ambil pun. Bila kita pegang, kita bukan pegang carrot tapi pegang kertas. Itu bentuk ilusi. Okey? Kemudian kita nak tengok kontra tu adalah prinsip rekaan, kita tak nak cerita lagi. Okey, kita tengok jalinan. Apa itu jalinan? Okey, jalinan sentuh wujud pada karya ini kerana perbezaan sifat bahan yang digunakan. Okey, jalinan ada dua. Satu jalinan tampak, satu jalinan sentuh. Okey. Jalinan tampak, contohnya cikgu ambil gambar kereta api. Okey, ini projek cikgu ada buat video lepas. Okey, ni ada, kita nampak ada jalinan kat sini kan. Nampak macam berkasar, bergerigi. Okey, tapi bila kita pegang, rata je, tak rasa apa-apa pun. Okey, ini adalah jalinan tampak. Jalinan tampak tu contoh macam, contoh mudah pada buah tembikai. Okey, nampak buah tembikai kan. Bercorak-corak tapi licin je. Okey, itu contoh. Kemudian jalinan yang kedua, jalinan sentuh. Jalinan sentuh ni ialah permukaan yang kasar, yang kesat. Okey, yang berduri, yang tajam. Contoh tapak tangan kita ni. Okey, ada kita rasa kesan tapak tangan tu kan. Okey. Faham anak-anak? Cikgu teruskan. Kita tengok warna panas seperti merah, kuning dan jingga digunakan dalam karya ini. Ini karya titisan. Tadi cikgu dah cerita. Okey. Yang sebelah ni macam mozaik, karya mozaik. Okey. Warna kalau kita tengok dalam roda warna, susunan warna. Okey, warna asas ataupun warna prima ada 3, merah, biru, kuning. Warna sekunder ada 3 juga, campuran berwarna asas tadi. Okey, ungu, hijau dan jingga. Okay, mudah je. Nak faham dia senang je. Dia macam matematik juga, tercampur. Merah campur kuning jadi jingga. Merah campur biru jadi ungu. Okey, kemudian kuning campur dengan biru dia jadi hijau. Macam itulah. Okey, boleh tengok dalam video cikgu tajuk warna. Okey. Cikgu dah cerita dalam video-video cikgu sebelum ni unsur seni. Sebab cikgu nak anak-anak betul-betul fahamkan bahasa seni visual. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok pula prinsip rekaan. Okey, prinsip rekaan. Yang pertama tu di sini harmoni. Apa yang dimaksudkan dengan harmoni? Okey, harmoni pada karya ini terhasil pada penggunaan warna sewarna. Harmoni ni biasanya berkait dengan warna lah. Okey, benda yang kita tengok tu cantik, nampak menarik. Okey, ada warna panas, ada warna sejuk digabungkan. Okey, tak adalah kalau satu karya tu gambar hitam kelabu je. Tak ada harmoni lah. Okey. Kalau tak pun putih kelabu je. Dia tak wujudnya harmoni kat situ. Okey. Nampak suram, nampak kelam je kan. Okey. Jadi bila masukkan warna ni, warna yang pelbagai, nampaklah. Okey, ataupun bentuk-bentuk yang pelbagai. Kita nampak harmoni. Contoh di sini nampak bentuk geometri kan. Dan digunakan warna panas. Okey. Cantiklah tu warna sewarna. Okey, kuning, jingga, merah dan merah jambu. Kan cantik tu. Okey, kemudian bentuk. Bentuk pula dah. Kontra. Okey, kontra. Kontra ni maksudnya benda yang berlawanan, bertentangan. Contoh ni ada gambar roket dua ni. Okey, satu kecil, satu besar. Satu merah, satu hijau. Maksudnya memang berlainan betul lah. Okey, satu lelaki, satu perempuan.
contoh macam tu kan, atau besar atau kecil. Jadi itulah kontra. Kontra pada model ini wujud kerana penggunaan warna hijau dan merah serta saiz model yang berbeza. Disebut kontra, oh lawan betul ni. Itu kontra. Okey. Lain pula dengan kesatuan. Okey. Kalau tengok kesatuan ni tadi kalau kontra bertentangan, kesatuan ni duduk sama-sama pula, berkumpulan. Itu maksud kesatuan. Okey, contoh di gambar ni, kesatuan terhasil melalui gabungan motif tekat yang terdapat pada produk ini. Tadi kita cakap unit 10 kan, kita nak belajar buat bunga emas tu, bunga kemboja emas. Ni jadi tekat. Ni contoh. Okey, dalam gambar ni. Okey, kemudian ritma dan pergerakan. Ni sekarang anak-anak murid pun cikgu tanya, apa benda cikgu maksudnya pergerakan apa yang bergerak? Okey, contohnya kita tengok gambar kereta api ni tadilah. Okey. Okey, kita nampak ini gambar asap. Okey. Gambar ni statik, kereta api ni tak bergerak. Tapi bila kita tengok seolah-olah kereta api ni sedang bergerak kerana asap tu keluar, bergerak ke belakang. Seolah-olah angin tiup dia ke depan, asap tu ke belakang. Itu dimasukkan dengan ritma dan pergerakan. Okey. Tayar berpusing. Itu contoh-contoh angin. Tu contoh kalau tengok pada gambar tu, ritma dan pergerakan dapat dilihat pada bar silinder yang disusun secara berulang. Nampak macam dia naik, bergerak, berpusing-pusing kan. Mudah je nak faham. Contoh, kalau dalam karya burung sedang berterbangan. Okay, one piece. Cikgu nak tunjukkan satu painting cikgu. Sekejap Okay, I'm back. Okay anak-anak. Ini satu contoh karya cikgu. Cikgu buat sendiri untuk mengajar kelas tahun 4. Okay, gambar burung satu, dua, ada kesatuan ni. Okay, burung ni kalau kita tengok seolah-olah dia sedang terbang. Itu maksud ritma dan pergerakan. Okey, kemudian ada kepelbagaian. Okey. Kepelbagaian bahan yang digunakan dalam penghasilan karya ini. Kepelbagaian ini maksudnya macam-macam, banyak benda kita gunakan. Okey. Pelbagai warna, pelbagai bentuk, pelbagai rupa, pelbagai garisan. Itu maksudnya. Okey. Ada tak contoh lain? Jap kat sini. Ini contoh kepelbagaian. Ada pelbagai warna. Okey, ada pelbagai bentuk. Maksudnya. Okey, bentuk pelbagai, warna pun pelbagai. Okey, itu contoh kepelbagaian. Okey anak-anak. Selesai ini projek seni visual. Okey, cikgu tak cerita dah yang selanjutnya. Okey, kerana cikgu nak cerita tentang bahasa seni visual. Okey, sebelum tu kita tengok video sikit video sikit. Simple saja videonya. Okey, mana video kita ni? Tengok video. Okey, tontonlah video cikgu ni daripada cikgu punya YouTube. Cikgu tak nak ambil daripada video orang lain biarlah video cikgu. Supaya anak-anak cikgu, anak-anak murid cikgu, tak kisahlah anak murid sekolah cikgu ke, sekolah lain ke, kamu tetap anak murid. Okey, cikgu tetap cikgu. Kita sama. Walaupun di mana berada, tak ada perbezaan sebab kita menuntut ilmu. Okey, tontonlah video ni sekejap. Okey, supaya kita faham. Sekejap nanti cikgu. Okey anak-anak, jelas Aku rasa kamu dah faham sedikit tentang apa itu bahasa seni visual dan pendidikan seni visual tahun 5. Okey, kalau ada masalah, kalau rasa tak faham di mana-mana, kamu boleh komen dalam cikgu punya di bawah video cikgu dalam ruangan komen tu kamu tanyalah apa-apa, insya-Allah mana yang cikgu boleh jawab, cikgu akan jawab. Okey, terima kasih kepada semua murid-murid dan rakan-rakan yang menonton video saya ini sehingga habis. Okey, jangan lupa teruskan menyokong karya-karya cikgu, video-video cikgu. Okey, jumpa lagi pada video akan datang. Okey, untuk tajuk-tajuk yang lain. Moga jumpa lagi. Jaga keselamatan. Okey, jaga diri. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.